Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Madam Syazwani dan rakan-rakan sekelas. Kami dari kumpulan ke-7 akan membentangkan tentang masalah stres ketika musim COVID-19 ini. Semasa musim COVID ni, ramai pekerja atau pelajar atau remaja yang menghidapi masalah stres. Apakah itu punca-punca stres? Punca-punca stres berlaku sebab tiada pekerjaan. Sejak musim COVID ni, ramai majikan yang buang pekerja dia banyak sebab dia tak ada duit nak bayar pekerja dia. So, pekerja-pekerja yang kena buang kerja ni, diorang akan rasa stres sebab diorang hilang sumber pendapatan mereka. Yang kedua adalah masalah ibu bapa dengan pelajar. Ibu bapa yang stres dengan kerja ni, diorang akan melepaskan marah diorang dekat anak-anak. Anak-anak diorang yang SPM, PT3 tu semua pun diorang akan rasa macam terbeban sebab diorang asyik kena marah je. Yang ketiga adalah masalah kewangan. Masalah kewangan ni disebabkan oleh duit simpanan yang banyak habis. Bila diorang tak ada sumber pendapatan, diorang tak dapat duit, diorang akan korek duit bank. So bila diorang ambil duit dari bank untuk menampung hidup diorang, makin lama makin kosong, makin diorang akan rasa stres. Hai semua. Okey, jika kita tidak pandai menangani stres dengan betul, boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan juga akan memberi kesan buruk terhadap tubuh badan kita. Kita sering memandang ringan tentang stres. Namun, tahukah anda ada jenis penyakit yang disebabkan oleh stres boleh membawa maut? Berikut adalah antara kesan-kesan stres terhadap fizikal dan mental jika kita tidak pandai menguruskan stres dengan baik. Kesan negatif stres yang pertama ialah sering lupa dan susah fokus. Stres boleh menyebabkan kita sering lupa dan susah untuk fokus. Ini kerana apabila stres, kita sering hilang fokus untuk memberi tumpuan terhadap perkara lain yang terjadi di sekeliling. Masalah ini bukan sahaja memberi impak negatif terhadap kehidupan seharian, malahan prestasi kerja juga boleh merosot jika kita susah fokus untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Kesan negatif stres yang kedua ialah insomnia. Insomnia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Penghidap insomnia seringkali menghadapi masalah tidak dapat tidur pada waktu malam dan akan mengalami keletihan pada hari berikutnya. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada insomnia. Namun, salah satu punca insomnia adalah stres. Apabila stres, otak manusia akan lebih aktif daripada biasa. Mereka akan menghadapi stres tidak boleh berhenti untuk berfikir walaupun pada waktu di mana tubuh badan mereka sepatutnya rehat. Apabila tubuh kurang mendapat rehat, maka ia akan menjadi lesu pada hari berikutnya. Kesan negatif stres yang ketiga ialah sakit kepala. Sakit kepala yang berpunca daripada stres juga dikenali sebagai sakit kepala akibat pengecutan otot yang berlaku daripada tekanan emosi atau ketegangan fizikal. Sakit kepala ini boleh berlaku sekali atau berulang-ulang dalam seminggu, bergantung kepada tahap emosi mereka yang stres. Kesan negatif stres yang terakhir ialah emosi tidak stabil. Emosi yang tidak stabil adalah salah satu kesan negatif yang terjadi disebabkan stres. Mereka yang menderita akibat stres tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah kecil. Selain itu, penderita juga akan sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara kecil. Mereka yang menghadapi stres akan mudah berasa kecewa, cepat naik darah dan mudah marah. Kesan ini bukan sahaja boleh memberi impak negatif dalam pekerjaan, malah hubungan dengan rakan dan keluarga juga boleh terjejas. Beberapa langkah telah saya ambil untuk menangani masalah stres. Kita sering melupakan kegiatan yang sangat berfaedah untuk kesihatan diri kita sendiri, iaitu kesihatan fizikal, mental dan psikologi. Aktiviti ini sering dilakukan pada masa lapang. Oleh sebab kerana kepenatan selepas melakukan aktiviti riadah, kita akan tidur dengan sangat lena. Hilang sekejap masalah yang terbelenggu di dalam fikiran kita. Selain itu, cara kita berfikir amat mempengaruhi kesihatan diri.
Demi memastikan kita memiliki kesihatan yang baik tanpa menghadapi tekanan stres, kita hendaklah sentiasa berfikiran positif apabila berhadapan dengan ramai orang. Seterusnya, cara menangani tekanan stres ialah mendengar muzik. Mendengar muzik boleh mencetuskan kegembiraan dan keceriaan. Muzik merupakan salah satu wahana terapi untuk menghilangkan tekanan stres, tetapi sering diabaikan oleh orang ramai. Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama bincangkan tentang langkah pencegahan stres. Langkah pencegahan stres yang pertama ialah solat. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang pertama adalah melaksanakan solat. Kerana solat merupakan media kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menjaga solat dapat membantu menjaga ketenteraman hati hingga mampu mengatasi segala masalah emosi yang kita rasakan. Melalui solat, kita boleh mendekatkan diri kepada Sang Cipta dan meluahkan segala masalah yang mana tiada yang lebih baik selain kepadanya. Selain itu, solat juga dapat membantu kita menjadi lebih tenang dan damai. Dengan solat, berbagai masalah, ketidakstabilan emosi dan pelbagai permasalahan lainnya tidak akan mengganggu kita lagi. Dengan itu, kita mungkin boleh melaksanakan solat dengan khusyuk. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang seterusnya adalah berdoa. Allah sudah pasti mengetahui apa yang kita inginkan sekalipun kita tidak mengucapkannya. Akan tetapi dengan berdoa kepada Allah sama artinya kita berbicara kepadanya, yang mana secara tidak langsung juga akan membuat perasaan kita menjadi lebih tenang. Anggap saja kita sedang bercerita kepada Allah tentang apa yang sedang kita hadapi yang membuatkan kita menjadi stres. Namun bukan berarti dalam curahan itu kita berkeluh kesah, menyalahkan Allah atas apa yang telah berlaku. Kita berdoa, berkomunikasi, menceritakan kepada Allah dengan harapan kita diberi kemudahan, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala cubaan hidup yang Allah berikan. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih optimis untuk mengharungi rintangan tersebut. Stres juga boleh terjadi ketika selalu memiliki prasangka buruk terhadap segala sesuatu. Bahkan, masalah yang kecil akan menjadi besar jika kita berterusan memikirkan hal-hal yang buruk. Dengan itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk berprasangka yang lebih baik, tidak lain agar kita akan berasa lebih tenang. Prasangka baik bermaksudkan kita untuk percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengatur segala perkara. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa, selebihnya kita bertawakal kepadanya. Dengan bersangka baik, stres yang kita hadapi akan semakin hilang. Stres juga akan terjadi apabila kita sering bersendirian dan memendam perasaan. Apabila bersendirian, pelbagai bisikan-bisikan jahat akan menghantui fikiran. Jika diikutkan perasaan, maka akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti membunuh diri, mengambil dadah dan minum arak. Maka kita haruslah mengelakkan diri daripada bersendirian kerana boleh mengakibatkan stres dan mengelakkan timbulnya perkara-perkara yang negatif. Langkah pencegahan seterusnya ialah berfikiran positif. Kita seharusnya sentiasa berfikiran positif agar fikiran lebih tenang. Sebagai contoh, kita hendaklah sentiasa berfikir bahawa setiap ujian akan pasti mempunyai jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Kita haruslah mengelakkan diri daripada sikap negatif yang mana membolehkan kita menjadi stres. Apabila kita selalu berfikiran negatif, boleh menyebabkan kita gagal untuk mencapai sesuatu kejayaan. Maka seharusnya kita menerapkan agar sentiasa berfikiran positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazira binti Lizan, pelajar daripada MIKOS yang mengambil bahagian pentadbiran awam. Okey, saya ingin menerangkan tanda-tanda terkena stres. Yang pertama, setiap orang pasti akan mengalami stres atau tekanan dalam peringkat tertentu dalam kehidupan yang disebabkan oleh pelbagai perkara. Namun, tahukah anda, tanda stres pada wanita sebenarnya agak berbeza pada sesetengah perkara dengan lelaki. Stres sebenarnya terbentuk dari ketegangan fizikal, gangguan emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini tentunya boleh mempengaruhi aktiviti sehari individu. Yang mengalami tekanan malah menyebabkan kesakitan dan beberapa gangguan mental.
Stres mempunyai beberapa tanda khas yang boleh diperhatikan oleh pada individu yang mengalaminya. Tanda ini jelas kelihatan khususnya pada wanita yang lebih kerap mengalami perubahan hormon. Wanita kerap memiliki beberapa tanda fizikal apabila mengalami stres, kata Nancy Molitor PhD, pakar psikiatri dan Northwestern University Feinberg School of Medicine. Dalam satu kajian terbaru, ia menunjukkan stres dan emosi negatif lain ada hubung kait dengan keadaan kesihatan tingkah laku dan fizikal yang tidak baik. Berikut merupakan tanda-tanda stres yang boleh kita perhatikan. Antaranya ialah mereka tidak boleh menumpukan perhatian. Salah satu tanda utama stres adalah tidak dapat menumpukan perhatian dengan sempurna. Malah, sukar untuk anda mengingati sesuatu perkara yang sepatutnya mudah diingati. Kajian menunjukkan yang stres berpanjangan boleh menjurus kepada penyakit Alzheimer. Tanda-tanda yang lain ialah perubahan mood pada diri seseorang. Pada keadaan stres, anda mungkin akan menangis dan secara tiba-tiba akan ketawa terbahak-bahak. Perubahan mood yang cepat ini tentunya akan membawa imej negatif di kalangan rakan-rakan dan keluarga anda. Lakukan sesuatu bagi membuatkan jiwa anda dalam keadaan tenang bagi mengelakkan perubahan emosi sebegini terjadi. Selain itu, tanda-tanda anda mengalami tekanan ialah nafsu makan anda menurun secara mendadak. Jika anda mengalami stres terlalu lama, ini boleh menyebabkan anda hilang selera dan membuatkan berat badan anda turun mendadak. Ini berlaku walaupun anda dihidangkan dengan makanan kegemaran anda. Namun, ini bukan cara yang baik untuk kehilangan berat badannya kerana wajah akan kelihatan pucat, badan akan kelihatan kurus yang tidak sihat. Tanda-tanda yang terakhir, kesemua tanda-tanda terkena tekanan stres ini dikhususkan untuk wanita kerana kebanyakannya wanita yang sering mengalami tekanan hormon yang tidak menentu. Jika terdapat salah satu tanda di atas, segeralah menjumpai pakar motivasi untuk mengelakkan perkara yang lebih teruk terjadi. Sekian daripada saya. Terima kasih.